3 negara internet paling ketat dikawal kerajaan. Setiap hari pasti ada rungutan tentang capaian internet di negara kita, yang kerap kali dikatakan perlahan serta tidak mampu menyaingi negara-negara Asia Tenggara lain. Tidak dapat dinafikan kelajuan internet kita mungkin kurang menyelah berbanding kelajuan terkini, tetapi daripada segi sistem, undang-undang dan infrastruktur, negara kita boleh berbangga dengan apa yang sudah kita kecapi ketika ini. Setiap hari kita masih boleh mengakses internet tanpa gangguan, melainkan anda cuba mengakses laman-laman web yang benar-benar perlu disekat. Jom saksikan 3 negara dalam dunia paling ketat mengawal internet dan bagaimana kesannya pada masyarakat mereka. Nombor 3. China. Sistem regulasi serta kawalan jaringan internet yang digunakan oleh kerajaan China ke atas rakyat mereka merupakan sistem sekuriti paling maju yang ada setakat ini untuk tujuan itu. Sistem tapisan utama mereka dikenali sebagai The Great Firewall of China atau GFW diambil sempena nama tembok besar China yang ada. Sistem itu dibangunkan dengan menggabungkan undang-undang yang menghalalkan kawalan kerajaan ke atas semua akses keluar masuk capaian internet dibantu oleh teknologi moden yang dibangunkan. Tujuan utamanya adalah untuk menghalang pengguna di China mengakses sesetengah laman web yang hendak dihalang seperti majoriti laman web media sosial termasuklah enjin carian Google sendiri sebelum dilonggarkan kawalannya. Digunakan sebagai salah satu metode mengawal unsur-unsur buruk mengganggu pemikiran rakyat China. Sistem GFW juga dikatakan sebagai salah satu usaha dalam melindungi rahsia-rahsia syarikat teknologi rakyat China daripada dicerobohi informasi dalamannya agar kerjasama syarikat-syarikat ini dengan kerajaan China dalam pembangunan teknologi-teknologi baru dapat terus dipelihara. Walaupun dilihat buruk daripada perspektif masyarakat luar, sekatan ini sebenarnya banyak membantu usahawan China membangunkan sendiri alternatif sebagai ganti laman web yang disekat, seterusnya menjadikan aplikasi milik orang tempatan sebagai pilihan mutlak warga China keseluruhannya, tanpa perlu bergantung dengan sistem yang dibangunkan orang luar. Nombor 2. Syria. Kisah berkenaan apa yang berlaku kepada aktivis Bassel Artabil yang mati dibunuh semasa dalam tahanan kerajaan Syria dikatakan akan terus menghantui negara itu. Seorang aktivis kebebasan internet yang layak dikatakan pakar ICT, Bassel dikatakan bertanggungjawab memulakan tuntutan agar sekatan ke atas capaian internet dibuka bagi rakyat Syria. Gerakan aktivis yang didokong beliau layak dikatakan berjaya mengubah keterbukaan kerajaan Syria dalam meningkatkan lagi infrastruktur internet di negara itu, dengan banyak laman web luar seperti Wikipedia dan WordPress mula dibenarkan aksesnya sekitar 2017. Jumlah pengguna internet Syria bertambah tahun ke tahun sehingga mencecah 32% daripada keseluruhan populasi setakat tahun 2018. Walaupun semakin baik, sekatan ke atas internet di Syria masih belum layak dikatakan bebas. Kekangan untuk mengakses laman web yang berkait dengan politik serta hal ehwal antarabangsa masih belum dibuka sepenuhnya, dengan masyarakat Syria perlu bergantung kepada laman berita tempatan atau laman berita negara Arab lain yang dibenarkan untuk diakses dan dibaca. Nombor 1. Kuba. Pada hujung tahun lepas sekitar bulan Disember 2017, rakyat Kuba baru mula boleh menikmati akses internet peribadi dengan menggunakan rangkaian 3G. Kemudiannya, pada tarikh 22 Julai 2019 kerajaan Kuba menarik balik larangan mengimport masuk peranti, router internet, membolehkan orang ramai mula mendaftar peranti mereka dengan satu-satunya ISP di negara mereka iaitu ETECSA, membolehkan rakyat Kuba mengakses internet di rumah. Sebelum larangan itu ditarik, majoriti rakyat Kuba perlu hadir ke kawasan-kawasan hotspot kelolaan ETECSA bagi mengakses internet atau kafe siber yang disediakan kerajaan. Adalah satu pemandangan biasa di Kuba apabila puluhan warga mereka berkumpul di satu tempat sambil setiap orang menghadap telefon masing-masing.
Akses internet mereka dikawal sepenuhnya kerajaan, dengan ETECSA setakat Mac 2019 perlu membayar yuran khas bagi melakukan penyambungan kepada laman-laman web gergasi seperti Google dan YouTube disebabkan oleh ketiadaan infrastruktur yang lengkap memerlukan sambungan dilakukan oleh pihak ketiga kerangkaian antarabangsa. Ini menyebabkan kos internet di sana sangat tinggi, sekitar RM4.20 satu jam tidak dibantu dengan kadar purata gaji yang rendah sebulan bagi 61% penduduk negara itu, iaitu RM103.59. Semoga video ini memberi manfaat. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di next video. Senpai.